Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran tilawah Al-Quran pada hari ini, kita akan buat sedikit ulang kaji ya. Di sini kamu dapat lihat versi ulang kaji. Jadi apa yang kita nak ulang kaji pada hari ini adalah dua perkara. Baik, yang pertamanya adalah izhar halqi dan juga yang kedua idgham ma'al ghunnah. Kedua-dua ini adalah dua jenis hukum tajwid. Jadi mari kita pergi kepada yang pertama ya. Topik yang pertama, kita akan melihat tentang izhar halqi. Baik, di sini kamu dapat lihat yang pertama cara bacaannya. Jadi izhar halqi ni hukum tajwid ada cara bacaan dia. Jadi kalau kita berjumpa contoh izhar halqi dalam Al-Quran, cara baca mestilah jelas, nyata dan terang ya, tak ada dengung ya, tak ada diperlahankan, dia kena baca jelas dan terang. Baik, yang keduanya kita kena tahu huruf-huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ni ada berapa? Kesemuanya ada 6 ya. Di sini Mukadimah tak cuba tuliskan di sini ya. Huruf izhar halqi ada 6 kesemuanya ya, ada 6. Apakah itu? Kita lihat di sini ada hamzah ataupun alif, ha, ain, ha bulat ataupun ha simpul, ghin dan juga kha. Ini adalah ke-6 huruf izhar halqi yang kamu kena ingat ya. Jadi di sini kita nak tahu juga bagaimana yang dikatakan izhar halqi ataupun contoh potongan ayat Al-Quran dalam Al-Quran tersebutlah yang kita kena baca jelas dan terang tu. Baik, mari kita lihat contoh yang diberikan di sini yang dalam bentuk oval ni ya. Kiri di sini, kanan di sini. Baik, di sini adalah beberapa potongan ayat Al-Quran. Jadi kita akan lihat lebih besar lagi lah ya. Mukadimah besarkan dia. Kita tengok contoh ya. Baik, di sini kamu dapat lihat contoh. Yang kanan ni adalah man amana, menunjukkan nun sakinah berjumpa dengan alif. Baik, sebelum itu Mukadimah suka ulang bahawa yang dikatakan izhar halqi itu kena baca terang dan nyata apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf salah satu huruf izhar halqi tersebut. Yang ke-6 tadilah salah satu saja, maka berlakulah hukum izhar halqi iaitu membaca dengan terang dan jelas ya. Jadi kita kena ingat sekali lagi, Mukadimah ulang, nun mati ya, nun mati ataupun nun sakinah ataupun tanwin tanwin ni dua baris di atas, dua baris bawah, dua baris di hadapan. Jika berjumpa dengan salah satu huruf izhar halqi, maka itulah dikira bahawa hukum izhar halqi berlaku. Contohnya sini, man amana. Sebab apa ni izhar halqi? Sebab di sini nun mati berjumpa dengan alif di sini, alif ataupun hamzah tadi. Yang kedua, nun mati bertemu dengan ha. Ya, di sini nampak tak? Nun mati bertemu dengan ha. Ya, ini adalah izhar halqi. Ini nun mati bertemu dengan ain. Nampak tak? Ini ain. Contohnya di sini. Nun mati bertemu dengan ain. Maka ini adalah izhar halqi. Ini pula nun mati bertemu dengan ha. Dia dikira izhar halqi juga. Ya. Jadi kamu dapat lihatlah sehingga bawah ini adalah hukum izhar halqi yang mana nun mati bertemu dengan hurufnya salah satu. Ini nun mati berjumpa dengan ghin. Nampak tak nun mati di sini? Kemudian ini nun mati berjumpa dengan kha. Ini semua dikatakan contoh izhar halqi. Ini adalah contoh nun mati yang berjumpa dengan salah satu huruf izhar halqi. Manakala contoh yang seterusnya ya, di sini kamu dapat lihat Mukadimah berikan contoh. Baik, yang ini pula kamu dapat lihat contoh tanwin yang berjumpa salah satu huruf izhar halqi. Nampak tak di sini? Mukadimah gariskan. Yang ini ya. Ini tanwin berjumpa dengan hamzah di sini. Nampak tak? Ini pula sama juga. Ini tanwin berjumpa dengan ha di sini. Nampak? Ini tadi kita tengok contoh hamzah, yang kedua tengok contoh ha, yang ketiga pula contoh ain Kalau contoh ain, huruf ain, ni tanwin di sini hukum izhar halqi berlaku, tanwin berjumpa dengan ain di sini ya. Nampak Kemudian ni hamzah. Tanwin ni tanwin berjumpa dengan ha. Ha bulat ataupun ha simpul, ia adalah huruf yang sama ya.
Kita pergi lagi tengok ke bawah. Ini pula kalau tengok ghain, contohnya di sini, iaitu tanwin berjumpa dengan ghain. Ini pula kha, maka contohnya adalah di sini, tanwin berjumpa dengan kha. Jadi begitulah ya yang dikatakan contoh iza halki, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf iza halki yang 6 tadi. Baik, seterusnya mari kita pergi kepada idgham. Jadi kita nak tengok idgham ma'al gunnah. Di sini idgham terbahagi kepada dua, iaitu idgham bila gunnah dan juga idgham ma'al gunnah. Pada hari ini kita tak lihat, kita tak akan ulang kaji idgham bila gunnah. Jadi Mukadimah Kampangkah di sini menunjukkan kita tak akan lihatlah bila gunnah. Kita tengok idgham ma'al gunnah. Jadi mari kita tengok secara jelas cara bacaan, hukum bacaan untuk hukum tajwid idgham ma'al gunnah. Jadi Mukadimah akan besarkan sikit supaya jelas. Baik, cara bacaan untuk idgham ma'al gunnah adalah cara bacaannya dibaca dengan dengung. Idgham ma'al gunnah mesti baca dengan dengung. Jadi, kalau kita jumpa hukum tajwid dalam Al-Quran, baca dengan dengung. Jadi macam mana nak kenal? Pertama sekali kita kena tahu huruf dia. Jadi huruf dia ada 4 sahaja, iaitu ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Gitu. Kemudian contoh ayat Al-Quran yang dikatakan ada hukum idgham ma'al gunnah, contohnya di sini. Macam mana kita nak tahu? Iaitu idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Mukadimah tuliskan di sini, apabila nun mati ataupun tanwin, mana-mana tanwin, 2 baris di atas atau 2 baris di bawah ataupun 2 baris di hadapan berjumpa dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Maka bila kita nampak nun mati atau tanwin berjumpa dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah yang 4 tu, maka berlakulah hukum idgham ma'al gunnah. Macam mana cara bacaan dia? Bacaan dia mesti dengung seperti yang dinyatakan di sini. Cara bacaan kena dengung. Contoh dia ini, may yasha. Nampak tak? Nun mati bertemu dengan ya. Mukadimah bulatkan di sini. Ini nun mati, ini ya. Jadi ya ni kan salah satu huruf idgham ma'al gunnah, maka cara bacanya mestilah dengung, baik, dan terakhir sekali kita tengok yang di bawah sini kenyataan dia. Nota, idgham ma'al gunnah berlaku apabila nun mati ataupun tanwin, tanwin ni 2 baris di atas atau 2 baris di bawah atau 2 baris di hadapan bertemu dengan 4 huruf idgham, maka hendaklah dibaca dengan dengung seperti mana yang Mukadimah katakan tadi. Jadi baik, itu sahaja ulang kaji kita setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.